Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadan wa ja'alaha ma'ratan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin lil-musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi rahmatika ya Allah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha innallaha la'allakum turhamun. Semuanya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara, yaitu yang bertelingkah serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berwali rahmat. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan taufik hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita dapat meneruskan lagi pemulihan kita perhambaan kita kepada Allah. Kita sunaikan sembahyang berjamaah, kita nak sunat. Lalu kita ambil sedikit, tak kira waktu mana, ambil sedikit tu kita menghidup majlis ilmu dan apa yang ditepat menepati ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa'rid an jahilin. Ini berpalinglah kamu daripada orang jahil. Jadi ayat ni lah jadi galakan kepada kita bagaimana dibahas oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' al-Ahkam al-Quran Qurtubi. Jadi kita tengok tafsir Imam Qurtubi, ia tafsir daripada tafsir hukum berbeza dengan tafsir lain. Di sana ada hukum. Begitu juga bila dia menafsirkan ayat wa'rid anil jahili. Jadi Imam Qurtubi dalam tafsir itu dijelas ayat ni lah dia terdapat korong dipanggil taghlib, menggalakkan untuk seorang tu mengikat dirinya dengan ilmu berpaling daripada golongan yang soleh, elok diri daripada berbahas dengan sufaha, dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh ni kita cakap tak ada, panggil sisi je lah. Dia berpegang dengan akal dia, dengan fahaman dia supaya dan jauh diri kita daripada menyamai golongan yang jahil, yang tidak panggil jahil, ini semua tidak cerdik. Jadi ayat ni lah ada kira kita di mana-mana kita mesti menambah ilmu untuk jauh kita daripada golongan yang jahil. Jahil inilah yang dikatakan bala kepada kita, bala yang jenis-jenis yang kita belajar dalam kitab kita untuk yang disebutkan jahil dalam surah Allah, itu juga jahil dalam Allah SWT. Ini yang kita takut. Jahil ini juga kita tahu jahil yang disebut murakkab. Jahil basi ini boleh tahan lagi. Jadi jahil murakkab ni, jahil basi ni dia lebih kepada kejahilan diri dia lah. Mudarat tidak mudarat orang lain. Dia dapat dibuat hukuman tadi sebab apa dia buat suatu hukum
dia buat suatu perkara dalam keadaan jahil. Dia nak jawab macam mana di depan Allah SWT bila dah sampai waktu. Jadi jangan tertakut. Jahil murakkab ni jahil yang lebih kepada dia bukan bahaya untuk diri dia. Kalau kita tengok Mu'jam Wasit, kamu marah disebut wasit, dia sebuah kefahaman kita. Jadi kita boleh faham dia tak selamat, dia bukan mengimudarat pada orang lain. Setengah ulama kata jahil ni dan jahil yang boleh dari tokoh, ada kira tokoh, pemimpin besar sebagainya. Hak ni bahaya ni. Sebab tu awam ikut keadaan tadi. Sedangkan tokoh yang dia sanjung tadi tu jahil, tak reti kaitan hukum, capur semua. Jadi dia pun ikut. Jadi orang ni jahil ni tertakut. Jahil yang orang ambil petunjuk, orang pun ikut. Ini sifat yang disebut zil, yang begitu tercela, dia jauh dari sifat-sifat ni. Jadi antara yang kita nak buat, kalau kan kita supaya kita tahu sedikit ilmu, sebab tu kita dah lari daripada kita belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, itu juga hadis. Ini penting untuk kefahaman kita sekadar panggil Al-Rahim, mana lepas lah. Itulah sedikit banyak berkaitan menepati apa yang disebut dalam ayat Allah SWT. Dan kita sama muli qala ma'lu rahimahullah ta'ala nafa'ana wa iyyakum. Jadi kita masih duduk dalam bab apa yang disebut berkaitan persaudaraan, persahabatan semua ini. Inilah yang disuruh kita menjaga betul. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu orang mukmin, semua orang mukmin tadi orang beriman, dia bersaudara. Ini biasa dengar. Wa aslihu, dia panggil perintah, perintah supaya baikilah persaudaraan tadi. Wicomnya wattaqullah, berhati takut kepada Allah. Bila kita bersaudara, kita ikat dengan tali ataupun takwa itu, takut kepada Allah. Sudah tentu persaudaraan itu dia akan membawa kepada halawah, kemanisan, ataupun dipanggil nisbah berkekalan tadi. Itu sebut qala ma'lu rahimahullah ta'ala wa rafa'ana wa bidarina. Jadi nisbah punca segala hak persahabatan tu di mana dari segi yang kita sebut dah lepas, antaranya dari segi penglihatan kita. Itulah disebut bersedia untuk melaksanakan semua hak persahabatan tu. Antaranya dari segi penglihatan. Ini yang kita sebut macam mana Nabi SAW, para sahabat Nabi, dia merasakan Nabi layan tu sehingga dia suka, dia sport penglihatan, dia tengok macam mana Rasulullah SAW sentiasa membahagikan pandangan pada setiap, sehingga ditanya ke hak mana hak di situ. Jadi bila kita tanya seorang tu apa pendapat awak, sudah tentu orang tu rasa dia menghargai juga. Adalah dipanggil pokok, cikgu sembang cikgu je, pokok insyaAllah sembang insyaAllah je. Pokok ni sembang pokok je, pokok ni kontraktor sebagainya, sembang pokok je. Jadi apa salahnya untuk malam ni kita tanya juga pandangan-pandangan ataupun nak jaga lagi. Jadi
Jadi sahabat kawan kita itu tadi sudah tentu tak akan lari gitu aja. Ini nak dengar orang pening, dengar lagi. Jadi tak mau lari. Ini yang disuruh kita jaga. Sedangkan dalam bab hal lain kita memerlukan dia. Itu. Ini tak kena. Ini persaudaraan, persahabatan, tetapi Nabi kita Muhammad SAW hancur kita dari wajar. Bukan Nabi tunjuk sendiri macam mana Nabi layan, macam mana seniman Nabi bila bertemu dengan para sahabat, sering rasai terharu dengan cerita yang disampaikan. Dia sampai cerita Nabi tengok macam Nabi gembira, termasuk pada pendengaran. Dan apabila kawan mengucap sesuatu kepada kita, maka hendaklah mendengar ucapan yang penuh minat. Ini kita sebut merasa asyik, asyikan, merasa asyik dengan ucapan ini, dan menunjukkan kesenangan hati terhadap ucapan itu. Jadi kita dengar tu ucapan, kita rasa minat, walaupun kita rasa kurang, tapi disuruh kita supaya berani tadi. Jangan sekali memotong cakapan tadi. Jadi habis dulu dengan tambahan. Jika dia merasai penat kerana ada suatu urusan lain, maka berikan keuzuran tak rasa mereka. Bila dia rasa penat, kalau kita rasa penat, kita taklah hari kita kita khabar, saya kena pergi dulu, saya ada urusan lain. Setengah orang kata, ini pun ajar juga lah kita. Nak kabarnya luasnya perbahasan pergaulan kita, dia ajar satu-satu. Sebab tu dia seorang Islam ni agama, ibu boleh berquran hadis. Maka para ulama perlu mafhum daripada Quran daripada hadis. Adalah hak ni maksud ni. Kalau hak ni ayat ni maksud yang ni, hak ni itu perbahasan. Dan dari segi lidah pula disebut mengenai lisan lidah kita. Ini kalau kita belajar dalam kitab-kitab saya Islam, perhiasan hati kita, Hidayatus Salikin, Mansirus Salikin, apalagi kita berkaitan hati, berkaitan lidah. Telah disebut sebelum ni haknya, disebut dah sebelum ni. Antara tidak mengangkat suara dan tidak bercakap kepada mereka, menaikkan mulut pada faham mereka, supaya mereka tahu dan faham. Tapi kita tahu orang yang setakat dia belajar tahap rendah atau tahap bukan bidang dia, kita tak perlulah cakap pada tinggi. Kita cakap tinggi, ini pakai faham ini pening. Sebab itulah kalau kita tengok setengah ilmu namu, ilmu surah mana ada ilmu ngajar dekat surau, masjid, disebut isti'arah, ini disebut tashbih, tamsil, macam mana tashbih umpama pecahan. Bagi contoh ayat ini ialah mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Mana tashbih umpama Allah dipanggil umpama yang disebut pecahan, ia kecil jadi besar. Mana ayat dia? Ini ayat seperti orang yang orang yang infak ibarat sikit tapi cabang, ibarat pokok kita apa dinaik pucuk-pucuk, itu min atau hamba satu blok tumbuh. Jadi itu perumpamaannya, dan apa kehendaknya itu pekat-pekat dia. Bagi juga orang usaha lain, bila kita bersahabat
kalau sahabat kita ni bukan seorang yang setara dengan kita, maka kita cakap perkara yang mudah dipahaminya dia, dipahami dia. Kalau tidak faham bahasa Arab, kita cakap sembari ini kita nak dipanggil ikhtilaf, kita nak ikhtilaf dia tak faham, ataupun kawan ni tak pandai BI, bahasa BI dan sebagainya, maka dia cakap sekadar tu, kecuali dah orang tu faham semua. Ada juga orang faham bahasa sebagainya, tidak faham ini undangan berkaitan hukum, dia ada mahkamah gini sekadar umum bolehlah, tapi untuk kita cakap dia sekadar sembang sehingga dia tidak faham, maka itu dia suruh kita jaga dari segi hidup tadi, menaikkan mulut qadar fahaman mereka. Cara orang awam macam mana? Cakaplah ada sesuatu perkara perbahasan ulama mazhab, tak perlulah dibahas begitu panjang. Kalau kita tengok gini, mungkin ada orang fahaman dia tak ada masalah, supaya terji kata dia, buka minda, supaya masyarakat buka, tak perlu. Jadi takut dia faham lain. Sekadar sebab itulah kita tengok ulama-ulama dulu Nusantara sebagainya, banyak disebut dalam kitab. Kadang tu nisbah mazhab Syafi'i saja, mana tak bagi banyak. Ada nisbah mazhab lain, tapi kesimpulan tu yang mana dia akan letak kita berpegang kepada mazhab Syafi'i kita. Bermakna bukanlah kita tolak, itu dipanggil keadaan tadi. Dan kalau kita tengok juga dalam bab ilmu akidah, kita ada bahas pada dulu sebagainya, dia dah ambil berkaitan tafsir secara jelas gini. Bagi orang awam nak lepas dia bertaklid yang kita biasa sebut, cukup dia kata, bila orang tanya dia apa erti wujudnya Allah Ta'ala ni, maka dia jawab alam ni lepas. Maknanya secara itu cukup dah. Maknanya kita boleh faham situ ada kodok-kodok itu yang dipahami, apatah lagi yang kita bersahabatan. Dari segi kedua tangan, mengenai kedua tangan, janganlah menggenggam kedua tanganmu untuk menghulukan bantuan kepada mereka. Selagi kedua tangan dapat melakukan mana? Melakukan kerja sebagainya. Ini kita disuruh beri bantuan, tapi dalam sesama kita disuruh juga ajar dia supaya dia ikhtiar, itu usaha. Jangan kita bagi je. Tu kalau ada setengah kan, setengah lah. Kalau tak mampu lah. Orang bagi cukup lah, untuk bagi duit, untuk niaga, untuk buat ni, untuk ni. Tapi dia dah ikhtiar, dia tunggu dia, bulan ni dapat duit ni, bulan ni dapat ni. Sedangkan aku lagi orang mula lagi 40 lebih katakan, boleh ikhtiar, tapi semata-mata mengharap tadi. Bila orang nak bagi, mulalah dia mulalah sakit ibu lah sebagainya, nak marah sebagainya. Itu ini dari segi pun kita perlu jaga. Dan dari segi kedua kaki, mengenai kedua kaki, janganlah melangkah ke hadapan kecuali sekadar tempat mereka berdiri. Itu berjalan Al-Quran sebut tamshi, berkaitan jalan, berjalan dengan seperti orang yang tawaduk, berjalan
berjalan, cara kita berjalan. Sebab itulah Allah Ta'ala letak taqwa. Sifat taqwa, bila seorang itu memiliki taqwa, boleh dikesan dari segi percakapan lidahnya, dari segi pergerakan tangan dia, bukan boleh dikesan juga sebab berjalan kaki dia. Itu takwa dia. Kalau kita baca dalam kitab akhlak ini, berkaitan akhlak, kesan orang yang ambil betul-betul dipanggil takwa. Dia akan ada sifat-sifat itu yang akan terjadi pada tubuh badan dia. Ini bila seorang terpasang ataupun Allah Ta'ala anugerah sifat tadi, sifat Allah, sifat apa ni, semua tadi, dia akan muncul di setiap anggota tadi. Jadi kita boleh tengok sebab hati dah comel. Itu disebut hati kita ni, yang kita tahu raja, sudah tentu raja ni dia akan, bila pemimpin raja yang baik, sudah tentu rakyat akan berkesan dia. Antara hati kita sudah tentu anggota kita, dia akan bergerak mengikut hati tadi yang baik. Bila hati dah comel, bergerak tadi. Ini perbahasannya. Jangan melangkah ke depan kecuali sekadar tempat main pergi. Kita boleh suruh berjalan, jaga, melangkah dekat mereka, dekat melainkan kalau yang perlu. Bila kita berdepan dengan dia tu, kedua kaki itu akan berdiri untuk menyambut mereka. Jadi kita berdua taklah dia sebab kita yang pergi. Dah siapa jauh puluh tangan, kalau salah lah. Mana kita bergerak juga dah terlalu rapat sangat. Kecuali kita jauh arah setengah, dia dipanggil KNO, KNO setengah-setengah tempat tu, dia berpeluh dulu, dia pipi dulu dan sebagainya. Ini tidak menjadi masalah. Dan jangan mudah duduk melainkan setelah mereka sekalian duduk. Ini ada dia dah. Dan dalam dulunya dia pernah rendah diri, rendah duduk dengan penuh merendah diri dan tidak duduk melainkan di tempat mereka duduk. Ini tempat duduk pun kita tengok. Jadi merendah diri dalam istilah tersebut masuk sifat-sifat Allah. Merendah diri sifat dipanggil tawabak, sifat warak, semua itu yang ada pada sifat tadi sudah tentu dia akan zahir pada tubuh badan tersebut tadi. Jadi apa disebut? Jadi benda ni lah yang disuruh kita dari segi tadi. Kaki tangan kita kena jaga. Apatah lagi muka, itu adalah bahasa lain. Bila kita berhadapan dengan saudara kita, persahabatan tadi, jaga semua tadi. Penglihatan dia, biar nampak senyuman kita, kita suka baik dia, maka kita tanya pendapat dia. Dari segi pendengaran, kawan kita tadi, kita ucap cakapan, begitu juga lidah, tangan kita, dari segi kaki, semua itu kena jaga. Sebab nak jaga apa yang Allah Ta'ala jelas dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, wa aslihu baina akhawaykum. Itu wattaqullah. Itulah ayat yang disuruh kita jaga. Bukan dibahas pada kita. Kita disuruh jaga. Dalam hadis Nabi sebut, man hajara akhahu sunnata fahuwa kasbiki dami. Siapa yang tidak bertegur saudaranya selama setahun, sama seperti dia telah menumpah darahnya. Itu setengah. Walaupun sanad itu menilai sanad inilah hadis ini sebagai sahih, itu dalam bahasa. Jadi jelas pada kita bahawa kita tidaklah sampah. Dia suruh kita tidaklah sampah bertegur, siapa nak tegur langsung, supaya kita
Fa'aslih baik tadi bukan disuruh kita jaga kaitan ni. Ada perbahasan dalam kitab-kitab, bukan dalam hadis disebut la yahillu muslim an yuhjaru akhahu fawqa thalath layali. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur saudaranya lebih 3 hari. Bukan dalam hadis lain la yadkhulul jannah khati', disebut khatir baik, tidak masuk syurga orang yang mutu tali persaudaraan tadi. Ini hadis-hadis yang dikuatkan supaya kita jaga, nak jaga ayat ni disebut fa'aslihu baina akhawain. Dan tata cara pergaulan dengan semua lapisan makhluk. Sekumpulan para peneliti buat kesimpulan dengan kata dia, jika kamu ingin pergaulan yang baik, maka dalam kamu melihara tertentu ikut apa dia? Pertama disebut berikan keredaan kamu kepada kawan dan musuh kamu, sama sebenarnya kawan dan musuh. Jadi kita benci seorang tu, kita benci sifat perangai dia tu, sifat akhlak dia, bukan kita benci sebuah kejadian untuk dia tadi, tapi kita benci sifat yang diambil tu. Sebab Allah Ta'ala dah jelas bagi baik buruk, syukur, kufur, tapi dia nak pilih situ, kan? Jadi kita nak marah, sebab itulah hakikat asal daripada bab tadi kan, berikan keredaan kamu kepada kawan dan musuh, sama mereka. Musuh pun tak kira lah, sama lah. Kalau kita bincang kaitan panggil politik pula, kalau kebumbakan bagi juga lah, butuhkan. Ini bukan pekat musuh, ini pekat musuh politik, bukan. Jadi bagi semua, kalau pekat tu, pekat musuh pun dipanggil ada belah kasihan, dipanggil nak bunuh. Kalau dalam ihsan kebinatang kita nak sembelih, dipanggil ada belah kasihan tadi, nak melih semua. Kalau nak bunuh dia mati. Itu tunjuklah kepada mereka sikap yang baik tanpa menyombong diri, yang rendahkanlah dirimu tanpa menghinakannya. Ini sifat-sifat rendah diri dah, tanpa menghinanya. Jadi kita buat comel dah, kita ada sifat rendah diri, Allah Ta'ala angkau kepada kita, maka bersyukurlah, maka jaga hati kita, jangan menghina pula. Jadi kurang pula pada kita. Jadi kalau sikap kamu sederhana pada semua perkara, ini dikatakan buat hak-hak yang kita semua nak beci sederhana je, sebab mana tahu dalam syair sebut bila kita beci sekadar biasa-biasa je, jangan sampai memang tamu tu lah. Contoh seorang tu di kepala pakai tahan tak ada beradik sebagainya, seolah tak mau bertemu lah di dunia, tidak sahabat. Jadi sekadar gitu je. Mungkin dia akan menjadi kawan rapat, sebab begitu juga kawan tu, kita baik dengan kawan tu, kita pun dah baik dengan kawan tadi, kita berbalah dengan dia, seolah dia dah bertemu dah di dunia. Akhirnya keadaan tu kalau dia boleh balik, orang hak baik tadi dari musuh, kritikan tadi, kritikan belakang, orang yang musuh tadi jadi baik tadi. Itu dipanggil berbalik-balik, tak melampau, sebab terlalu meninggikan saat ataupun tidak sangat tadi. Mana sebab terlalu meninggi sangat atau rendah sangat, keduanya adalah sifat kecil. Kita kena tengok orang itu wasatiyah, pertengahan. Dan kedua, janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri, ataupun terlalu banyak sangat menoleh. Jangan berdiri
di antara orang ramai. Ini semua bila duduk jangan duduk tidak tetap, mengganti bagi tulis itu, duduk tidak tetap, jangan menoleh ke kanan. Bila kita duduk bersama kita, taklah kita ke kanan, tenang duduk, kita pusing. Ini bakal orang sebelah kita yang sebelah apa ni, saya dah bulan kata ke aku bawa baju aku ke dia bawa aku ni, dia pun tidak tenang, tidak tenang. Jadi kita nak jaga tu, jangan selang jari antara satu dengan lain, jangan terlalu banyak mengut janggut atau memainkan cincin jari. Ini semuanya pusing-pusing kalau setengah kita duduk dalam surah dalam dia duduk bersiaga tidak kita duduk gini, itu masuk jari gini, masuk dua ni, itu sebuah ada dia. Begitu juga ni, semua ni ialah nak buang bersifat-sifat supaya kita duduk relax, tenang. Ada orang tidak boleh kena duduk begini, jadi kamu ada sifat-sifat yang menunjuk kepada keselesaan kita yang membawa kepada suatu kesombongan. Ini dia selesai kita bukan. Jangan banyak janggut, main janggut pula, janggut, bab janggut ada bahasa. Bila ada orang ada hukum tu berbahasa panjang lah, masa kita begini bab janggut, Nabi kita susipang janggut begini sebagainya, itu bahasa panjang. Tapi orang yang simpan janggut pula kena jaga. Dia simpan janggut disebabkan tertentu, maka jatuh penderian. Itu jadi hukum kejap, benda baik dia buat, tapi dengan tujuan kita duduk main kalau semak janggut molek ni, jadi jatuh kepada penderian. Ini banyaklah kalau kita berbahasa berkaitan hak pada diri kita. Dan ketika janganlah mengorek gigi atau hidung. Bila kita duduk bersama saudara kita, tata tertib pergaulan tu kena jaga. Semua nak pisah. Mungkin setengah orang tak ada masalah, tapi setengah kita jaga macam tadi, suruh kita jangan terlalu sombong, duduk tenang-tenang kan. Yang musuh kita tenang. Waktu kedua justru kita nisbah al-al, daripada nisbah perbuatan kita jaga. Tangan kita main cicing, kawan sebelah tak ada cicing, cicing sebagainya. Itu semua nak jaga. Jadi kalau jenis orang minat cicing lah, lepas tu duduk pula dia ni tak kena duduk nanti bertepuk lah. Kan ada jenis orang yang gitu kan, duduk dengan orang kena duduk. Jadi orang ni pun mudah sangkaan. Kalau hari ni buat sangkaan ni, aku ni dulu kita tenang. Kalau aku cakap salah lagi, itu timbul masalah lain. Begitu juga tadi, ketika jangan mengorek gigi atau hidung, banyak berludah atau berhingus. Ada orang yang cuma duduk tengok, duduk geli lah. Dia bawa hidung, jadi orang ada tak boleh tengok, atau gigi, dia bawa gigi. Jadi setengah orang kata, orang perempuan yang comel sekali pun, dia buat dua perkara ni, jadi uduh. Antaranya dia bawa hidung dan dia ketuk, dia ketuk apa? Uduh dulu. Ini disebut kecuali cinta tu, apa tu tahap. Saya dah nak faham benda tu. Kira dia ketuk kalau tak memang cinta semua tu punya masalah. Tapi memang setengah disebut bila seorang tu dibuat dua perkara ni, buat hidung dan ketuk, apa dulu.
laki comel sana pun dan bila kita duduk berkawan dan jangan mengeluarkan gigi ada comel hadap dia lepas tu kita pun korek-korek gigi tangan kayak kita lama lagi nak habis masjid kita nak bersalam lagi orang sebelah tu lebih kira lepas ni salam aku lepas tu dia pun salam gigi tadi atau hidung banyak berubah hidung berhingus atau selalu menggeliat menguap geliat kalau kita bersama dengan saudara kita menguap lagi menguap pula kalau buka mulut ini mulut yang bau bau tadi hingga Nabi kita Muhammad SAW dah ada semua bila dalam hatta di dalam sembahyang pun ada panggung menguap tanau kalau kita boleh kawal maknanya dalam sembahyang setengah tu makruh bila kita buka mulut tak boleh kecuali menguap ini kita sebut dalam kitab tahqiq wa fi'alat musalli bila menguap dia suruh kita tutup tangan sekalipun dalam sembahyang tetapi antara tangan dengan tahan orang badan mesti tahan dulu. Contohnya kita nak buat kita tahu tak boleh tahan jangan sampai buka mulut banyak setengah orang kita mulut luar dah buka baru tutup apa faedahnya sepatutnya mulut buka tutup mulut yadkhulu syaitan syaitan masuk dalam mulut itu hadis disebut dalam hadis syaitan akan masuk bila seorang muak masuk ke dalam itu perbahasan pula itu disebut jadi menguap di hadapan muka orang ramai dah comel dan di waktu sidang sedang bersembahyang atau sebagainya bila kita duduk tapi orang tak lagi di waktu sembahyang kita buat kerja-kerja tadi kan kalau kita buat untuk buat ilmu tadi buat dulu kalau jadi manusia berapa lah kalau jadi gerok tak tahu ke hukum dia lah orang nak sembahyang ni nak ibadat ni bukan semua orang tahu hukum tengok orang sembahyang nak sembahyang sedangkan ilmu-ilmu itu nak ibadat itu mesti dengan sembahyang syaitan sangat takut pada orang beribadat dalam keadaan berilmu dia ada asal ilmu fiqh dia asal ilmu fiqh pula syaitan takut dia dah takut lagi sehinggalah dia ada warang tadi dia jaga betul jangan kena orang tak apa tak boleh tu batal tak sah haram kena boleh ni kita tak apa boleh sikit je tak ada masalah boleh tukar warang itu syaitan takut yang fiqh yang warang yang kita belajar dalam kitab sebenarnya sebelum ni inilah yang disebut sebenarnya ada dan kita sambung balik ada yang keempat bila kita bersama orang itulah yang disuruh dijaga apatah lagi sebut tadi giginya, hidungnya banyak berubah dan sebagainya ini adab jangan sampai ia jadi tabi'ah kalau kita tengok cucu kita, anak kita sebagainya buat kerja ni kena ajar bila orang jangan buat kerja ni bila jadi tabi'ah tabi'ah ni dia kebiasaan kita buat perkara yang akan buat semua ia anggap biasa dibuat semua orang tertiur sebelah luas buat buruk gitu tapi biasa tak ada masalah ini tambah sebab tabi'ah tadi orang dia sebenarnya itulah kita ambil sebab-sebab baik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dibahas oleh para ulama untuk kita ambil iktibar Alhamdulillah insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Masjidah Ya Rabbal Alamin Kama yang bekerja Bagi kau Alaihi Sultanik
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وارزقنا بعدك معصوما صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.